Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM, sukatan serakan data tak terkumpul, bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, kita akan melihat berkenaan dengan serakan dan bagaimana untuk melihat serakan data-data yang diperolehi dengan menggunakan plot titik dan plot batang dan daun. Apakah yang dimaksudkan dengan serakan? Serakan ialah sebaran nilai-nilai atau data-data yang dikumpulkan. Sukatan serakan ialah ukuran sebaran atau pecapahan nilai-nilai atau data-data yang dikumpulkan. Data pula ialah maklumat yang diperolehi daripada sesuatu eksperimen atau kaji selidik. Data yang dikumpulkan ini mungkin bersifat kualitatif ataupun diskrit ataupun bersifat kuantitatif ataupun bersifat selanjar. Data yang bersifat kualitatif bermaksud data-data yang boleh dibezakan dengan jelas. Contohnya warna. Kita boleh bezakan dengan jelas antara warna putih dengan warna hitam. Data yang bersifat kuantitatif pula adalah data yang melibatkan nilai-nilai yang tidak boleh ditentukan dengan tepat. Contohnya, jisim. Katakan seseorang itu berjisim 45 kg. Jisim sebenar bukannya 45 kg, tetapi nilai itu telah dihampirkan. Nilai yang lebih tepat mungkin 45.37 kg dan sebagainya. Nilai sebegini dipanggil sebagai data kuantitatif ataupun data yang selanjar, iaitu berterusan. Data tak terkumpul bermaksud maklumat yang diperolehi daripada eksperimen atau kaji selidik yang belum diolah atau dikumpulkan dalam bentuk ringkasan, iaitu jadual kekeraban. Kadangkala, data-data yang belum diolah ini dipanggil sebagai data mentah. Sekiranya kita hanya mempunyai data-data yang dikumpulkan tanpa diolah, adalah sukar untuk kita mendapatkan gambaran berkenaan dengan nilai-nilai yang dikumpulkan itu. Cikgu rasa para pelajar biasa dengan keadaan di mana seseorang meminta supaya maklumat daripada ayat-ayat yang panjang itu diringkaskan ke dalam bentuk lukisan. Samalah dengan kes di sini. Untuk membolehkan kita mendapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan data-data yang dikumpulkan, kita boleh pindahkan maklumat berkenaan dalam bentuk gambar rajah. Terdapat dua bentuk gambar rajah yang boleh digunakan, iaitu plot titik dan plot batang dan daun. Plot titik ialah carta yang mengandungi titik-titik yang diplotkan secara seragam menggunakan skala yang sesuai, di mana setiap titik mewakili satu data. Paksi berufuk mewakili nilai data, sementara titik-titik di atas nilai data berkenaan mewakili setiap cerapan yang diperolehi daripada eksperimen ataupun kaji selidik. Kedudukan titik-titik yang banyak di sesuatu kawasan menggambarkan kebanyakan nilai-nilai yang dikumpulkan berada di sekitar nilai data berkenaan. Sekiranya susunan titik-titik adalah tinggi, menunjukkan bahawa kebanyakan data-data mempunyai nilai yang berkenaan. Panjang paksi mengufuk ataupun paksi yang mewakili nilai data-data menunjukkan nilai data yang berserak ataupun bercapah pada saiz yang lebih besar. Satu lagi cara untuk menggambarkan data-data yang diperolehi adalah dengan menggunakan plot batang dan daun. Dalam plot batang dan daun, kita menyediakan jadual nilai yang merekodkan cerapan dengan memisahkan digit-digit dalam turus yang berasingan. Turus utama adalah merupakan batang merujuk kepada digit yang besar bagi nilai data, sementara turus yang kedua merujuk kepada nilai digit yang berikutnya yang mewakili setiap cerapan. Cikgu harap para pelajar perhatikan contoh plot titik dan plot batang dan daun yang cikgu berikan untuk lebih memahami
apa yang dimaksudkan dengan plot titik dan plot batang dan daun. Baiklah para pelajar, cikgu akan cuba tunjukkan kepada para pelajar secara ringkas bagaimana untuk membuat plot titik. So, plot titik ini akan memberi gambaran kepada kita tamburan nilai-nilai data-data yang kita ada. Perhatikan contoh yang diberikan di sini. Ini adalah merupakan data-data bagi markah ujian bulanan matematik untuk suatu kelas. Perhatikan di situ terdapat 16 data yang cikgu susunkan di sini. Dan susunan ini adalah secara rawak menunjukkan bahawa ini adalah merupakan data mentah ataupun data yang masih belum dikumpulkan. So, dalam plot titik, kita akan cuba gambarkan nilai-nilai ini ke dalam suatu gambar rajah supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas bagaimana nilai-nilai bagi data ini disebarkan ataupun berserakan. Jadi dalam membuat plot titik, kita perlukan paksi. So, di bahagian bawah, kita buatkan paksi bawah, paksi mendata di sini. Dan paksi mendata ini akan mewakili nilai bagi data. Kalau kita perhatikan di sini, data yang paling rendah adalah 45, yang paling besar di sini adalah 90. Jadi kita masukkan di sini sebagai 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, kemudian kita akan plotkan titik bagi menunjukkan cerapan ataupun data yang kita perolehi. Dan tinggi setiap satu ini menunjukkan bilangan ataupun data yang kita ada. So, kita masukkan dulu data 45. Satu di sini. Kemudian kita ada 50. 45 di sini 50. Kemudian 55. 70. 50. Perhatikan di sini dah ada yang pertama 50. Jadi kita tandakan di sebelah atas. So, ini menunjukkan dah ada dua pelajar yang markah dia 50. Kemudian 60. 75. Sini 70. So, sini 75. 80. 70. Perhatikan di sini dah ada yang pertama 70. Ada seorang lagi pelajar dapat 70. 90. 85. 70. Sudah ada 3 orang 70. 75. Ini dah ada seorang 75. Sini orang yang kedua. 70. Ada seorang lagi. 60. Seorang lagi. Dan seorang lagi ada 70. So, ini adalah merupakan plot titik bagi data-data yang kita ada ini. So, daripada sini kita boleh perhatikan nilai-nilai data yang kita ada. Kalau kita perhatikan, kebanyakan data berada di sini. Maknanya, kebanyakan pelajar mempunyai markah antara 50 ke 70. Dan pelajar yang paling ramai di sini ada 5 pelajar. Markahnya adalah 70. So, ini adalah cara bagaimana untuk kita membuat plot titik. Jadi, dengan adanya plot titik ini, dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana data-data itu dicapahkan ataupun serakan bagi data-data itu. Jadi, dengan menggambarkan data-data ini menggunakan plot titik, dia akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita berbanding dengan hanya kita melihat kepada nombor-nombor sahaja. Okey, sekarang kita cuba pindahkan data-data yang ada ke dalam plot batang dan daun. So, dalam plot batang dan daun, kita memerlukan dua terus tegak untuk mewakili batang dan daun. So, batang adalah merupakan suatu nilai daripada digit ini, digit yang besar. Sementara daun adalah merupakan nilai bagi digit yang kecil. So, kalau kita perhatikan di sini, batang adalah merupakan ke-40. Jadi, kita ada 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Jadi, untuk batang, kita hanya letakkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ini adalah batang. Kemudian daun akan mewakili nilai data yang kita ada ataupun cerapan yang kita peroleh daripada eksperimen ataupun nilai daripada soal selidik. Dan apabila kita masukkan daun, pastikan kita masuk mengikut lajur-lajur yang berkenaan. Isikan lajur di sebelah kiri terlebih dahulu. So, markah yang pertama adalah 45. Kita masukkan 5 di sini sebab 4-nya adalah batang. Kemudian 50, 5 kita masukkan kosong. 55,
So dia masih 50. So 5 kita masukkan terus yang kedua. Kemudian 70, 7, 0, 50, 60, 75, dah 70, sini 75, 80, 70 satu lagi, 90, 85, 70, 75, 70, 60, dan ada satu lagi 70 di sini. Okey. So ini adalah merupakan plot titik yang kita hasilkan tadi. Ingat, ini adalah nilai bagi data-data dan ini adalah data yang kita ada daripada data tadi. Dan ini adalah merupakan plot batang dan daun. Perhatikan, sekiranya kita hendak melihat dari segi kekerapan nilai, kita boleh lihat berapa panjang ataupun berapa bilangan turus di sini sebab kita dah susun nilai data mengikut turus. Jadi kalau kita buat perbandingan di antara titik dan juga nilai daun, kita akan dapati ya, pattern yang diperoleh hampir sama. So, ini menunjukkan serakan nilai data-data. Jadi cikgu harapkan pelajar dapat faham apa yang dimaksudkan dengan plot titik dan juga plot batang dan daun. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.